Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Karul Anwar bin Ismail serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari yang berkah ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang isu kesalahan bahasa yang terdapat daripada pelbagai sumber. Baiklah, sebelum saya membuka tirai perbincangan kita, eloklah sekiranya kita berkenalan antara satu sama lain. Nama diberi ialah Ajmal Hakim bin Abdul Halim berasal dari Negeri Sembilan. Marilah kita berkenalan dengan rakan saya yang kelihatan sungguh ayu dengan memakai tudung berwarna coklat. Siapakah nama saudari? Saya Nisa Khadijah binti Hafizi berasal dari Perak. Terima kasih saudari Nisa. Seterusnya, mari kita berkenalan pula dengan rakan kita yang cantik molek dan kelihatan tidak sabar untuk berkata-kata. Dipersilakan saudari Anis. Baiklah, terima kasih saudara Ajmal. Nama saya Nur Anis Akila binti Muhammad Rosli dan juga berasal daripada Perak. Terima kasih saudari Anis. Baiklah, selesai sudah sesi perkenalan. Ayo kita mulakan perbincangan kita. Adakah saudari Nisa dan saudari Anis sudah bersedia? Ya, sudah bersedia Ajmal? Baiklah, untuk pengetahuan semua, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di Malaysia dan merupakan bahasa utama rakyat Malaysia. Bahasa Melayu sedang melalui evolusi sejajar dengan bidang ilmu lain yang terus berkembang pada zaman digital ini. Walau bagaimanapun, isu kesalahan bahasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia masih tidak berkesudahan. Saudari Anis dan Nisa, untuk tugasan kali ini, anda rasa kita perlu buat apa ya? Saya rasa kita perlu menilai isu kesalahan bahasa yang terdapat dalam pelbagai sumber. Betul tu saudari Anis. Kita ditugaskan untuk menilai isu-isu kesalahan bahasa yang terdapat dari pelbagai sumber seperti laman sesawang, aplikasi-aplikasi media sosial, media cetak dan sebagainya. Wah, bagus saudari Anis dengan saudari Nisa. Baiklah, untuk pengetahuan semua, blog merupakan platform dalam talian yang memberi peluang kepada penulis berkongsi pandangan, pengetahuan, pengalaman dan maklumat terkini. Ini sering digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Blog membolehkan penulis berinteraksi dengan pembaca melalui komen dan berkongsi kandungan seperti artikel, gambar, video dan pautan. Ini merupakan medium popular untuk menulis secara informal dan membangunkan komuniti dalam talian. Walaupun dalam bentuk informal, kita tidak boleh mengabaikan penggunaan bahasa yang betul. Penggunaan bahasa yang betul dapat membantu memperkukuhkan komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan bahasa yang tepat, kita dapat menyampaikan maklumat dengan jelas dan mudah difahami oleh penerima. Ini dapat mengelakkan salah faham dan meningkatkan kesan mesej yang disampaikan. Oleh itu, untuk kesalahan pertama dalam blog, saya dapat kenal pasti bahawa terdapat banyak kesalahan ejaan. Baiklah saudari Nisa dan saudari Anis, cuba cari kesalahan ejaan pada perenggan ini. Saya tahu bagi ayat Selamat Hari Raya Aidilfitri buat rakan-rakan blogger yang mengenali blog ini terdapat kesalahan ejaan NI iaitu ni. Betul tu saudari Nisa. Begitu juga dengan ayat tahun ni Cik Ash beraya di Kelantan. Perkataan ni sepatutnya dieja ini. Cekap juga rakan-rakan mengecam kesalahan ejaan. Sememangnya betul. Perkataan ni seharusnya dieja dengan penuh, iaitu ini. Untuk kesalahan bahasa yang seterusnya, saya ingin meminta saudara Anis dan saudari Nisa untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terpapar di skrin dan memberi jawapan yang sepatutnya digunakan.
Saya tahu. Terdapat kesalahan kata ganda iaitu saling bermaaf-maafan. Saya setuju dengan saudari Anis. Sepatutnya bermaaf-maafan ataupun saling bermaafan. Wah, bijak sungguh kamu berdua. Penggunaan separa merupakan penggunaan sebahagian kata dasar sama ada kata tunggal ataupun kata terbitan. Penggandaan boleh berlaku sama ada di hadapan atau di belakang kata dasar. Penggandaan separa ini yang membawa maksud saling seperti usik-mengusik. Oleh itu, kita perlu berhati-hati semasa membina ayat menggunakan kata ganda separa yang membawa maksud saling. Jadi itu sahaja perkongsian saya melalui blog. Bagaimana pula dengan saudari Nisa? Terima kasih saudara Ajmal di atas perkongsian tentang isu kesalahan bahasa yang terdapat dalam blog tersebut. Anis dan Ajmal, tahukah kalian berdua bahawa dalam surat rasmi juga terdapat beberapa kesalahan bahasa yang sering kali terjadi. Mari kita lihat contoh surat rasmi yang mengandungi kesalahan bahasa. Jadi setelah diperhatikan, bolehkah kamu berdua teka apa kesalahan bahasa yang terdapat dalam surat ini? Saya tahu. Pada pendapat saya, dalam surat tersebut tiada wacana hormat dan slogan. Benar, saya setuju dengan Anis. Sepatutnya, surat tersebut mengandungi wacana hormat seperti sekian, terima kasih. Selain itu, slogan berkhidmat untuk negara juga perlu diletakkan dalam surat tersebut. Bolehkah saya menambah sedikit? Saya berpendapat bahawa yang benar perlu ditukar kepada saya yang menurut perintah. Betul tu kawan-kawan, ada beberapa lagi kesalahan seperti penulisan nama yang seharusnya ditulis dalam huruf besar dan menulis jawapan selepas nama pada bahagian bawah belah kiri surat rasmi. Baiklah, sekarang saya akan paparkan pula surat rasmi yang sudah dimurnikan. Oleh itu, kita mestilah berusaha menggunakan bahasa dengan baik dan meminimumkan bahasa kata pepatah, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Anis, adakah awak mahu kongsikan isu kesalahan bahasa yang awak peroleh daripada sumber selain dari blog dan surat rasmi? Ya Nisa, saya ingin kongsikan kepada kalian tentang isu kesalahan bahasa yang saya jumpai di media sosial yang tidak asing lagi bagi generasi muda pada masa kini, iaitu Twitter. Untuk pengetahuan kalian, perkembangan teknologi digital pada masa kini telah mempengaruhi cara penutur berkomunikasi apabila anggota masyarakat cenderung menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp sebagai medium untuk berkongsi pendapat, meluahkan perasaan dan sebagainya. Oleh hal yang sedemikian, situasi ini secara tidak langsung telah mempengaruhi keupayaan dan kemahiran berbahasa dalam kalangan penutur kerana komunikasi yang digunakan dalam medium tersebut kebanyakannya menggunakan ragam bahasa yang tidak formal, misalnya penggunaan slangar, dialek dan sebagainya. Ajmal dan Nisa, saya telah menjumpai isu kesalahan bahasa yang terdapat di Twitter. Saudara Ajmal, pada pandangan awak, apakah isu yang terdapat pada petikan ayat tersebut? Pada pendapat saya, isu yang terdapat dalam ayat tersebut ialah penggunaan kata pemeri adalah. Wah, pandai betul Ajmal. Terima kasih Ajmal. Saudari Nisa, bolehkah awak kongsikan kepada kami tentang jenis kata pemeri yang awak tahu? Sudah semestinya boleh saudari Anis. Setahu saya, kata pemeri terdiri daripada dua iaitu ialah dan juga adalah.
Ya, betul Saudari Nisa. Terima kasih. Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemerihal kepada predikat atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Pemerihalan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, iaitu yang pertama, secara persamaan antara subjek dengan predikat dengan menggunakan kata pemeri ialah, dan yang kedua, secara huraian tentang subjek dan predikat dengan menggunakan kata pemeri adalah. Berdasarkan ayat tersebut, penggunaan kata pemeri adalah tidak sesuai digunakan kerana kata pemeri adalah perlu hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendinama. Oleh itu, kata pemeri ialah digunakan bagi menggantikan kata pemeri adalah pada petikan ayat di atas. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kata pemeri ialah mesti hadir di hadapan frasa nama. Berdasarkan ayat tersebut, bulan Tarbiyah merupakan sebuah frasa nama. Bukan itu sahaja Ajmal dan Nisa, untuk pengetahuan kalian juga, kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Oh begitu. Terima kasih Hanis. Sebuah perkongsian yang sungguh menarik dan padat. Secara keseluruhannya, penggunaan bahasa yang betul seharusnya perlu diamalkan dan diterapkan pada bila-bila masa di mana jua. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa yang mantap adalah penting untuk memastikan komunikasi yang jelas dan efektif. Ini kerana bahasa yang betul dapat menghindarkan kekeliruan dan salah faham dalam berkomunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa yang betul juga mencerminkan kecakapan dan kesopanan seseorang, bahasa jiwa bangsa. Oleh itu, amalan menggunakan bahasa yang betul seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap situasi dan keadaan. Baiklah rakan-rakan, secara tuntasnya pada zaman ledakan teknologi ICT ini, banyak perkataan baharu yang muncul. Oleh itu, terdapat pelbagai kesalahan bahasa yang sering dilakukan oleh masyarakat pada masa kini. Secara sedar mahupun tidak, penggunaan dan penguasaan tata bahasa Melayu akan menjadi lemah dan perlu diatasi dengan segera dengan penglibatan dan kerjasama daripada semua pihak yang berkenaan. Tambahan pula, diharapkan penutur perlu bijak ketika menggunakan ragam bahasa yang betul dan tepat mengikut konteks dan situasi yang bersesuaian. Perkara ini perlu dibendung bagi mengelakkan masalah berbahasa, masalah ketidaksantunan berbahasa dan masalah kekeliruan dalam penggunaan bahasa Melayu khususnya daripada terus berlaku sekaligus akan mengancam martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Jadi, saya akhiri perbincangan pada kali ini dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian daripada kami, terima kasih. Audio Jungle.